السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah dengan limpahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada malam ini dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, belum daripada kita masuk kitab kita ini, masyhur di kalangan orang Melayu ni mengatakan malam ni nisfu Sya'ban. Malahan ada amalan yang khas yang dibuat oleh orang kita pada malam nisfu Sya'ban ni. Bacaan Yasin 3 kali contohnya. Yang pertama sekali, benda yang kena ada dalam kepala kita ni tuan-tuan sekalian, asal kepada ibadah ni diharam dulu, kecuali ada dalil baru boleh buat. Selain daripada ibadah, semuanya harus ada dalil baru jadi haram. Tapi kalau buat ibadah ni diharam dulu buat ibadah, ada dalil baru jadi halal, baru jadi boleh. Itu dia punya kaedah dia. Semua hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan dan juga menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah hadis maudhu' dan palsu. Itu yang pertama kena ambil dulu. Orang pun tanya, ustaz nak tahu di mana palsu? Hadis dikaji daripada 2 perkara. Yang pertama dia panggil riwayah, yang kedua dia panggil dirayah. Kita mengaji sikit malam ni. Saya ambil masa bukan 10 minit untuk terang ni dulu, belum pada kita pergi tajuk kita ni. Sebab ramai orang yang keliru dan ramai yang hantar mesej pada saya supaya menjawab sikit berkenaan dengan benda. Riwayah dari sudut sanad dia, dirayah dari sudut lafaz dan kefahaman hadis tu macam mana. Hadis nisfu Sya'ban yang ada pun rawahu Tirmidzi, tapi ulama hadis letak dia tu dhaif. Riwayat Tirmidzi tapi ulama letak hadis tu dhaif, iaitu Nabi SAW pergi ke kubur pada malam nisfu Sya'ban
Itu pun bukan amalan khusus untuk nisfu Sya'ban, cuma kebetulan. Kalau orang kata hadis dhaif pun kita nak amal, kita tanya kenapa tak pergi kubur waktu malam. Tu jawab soalan dia. Kenapa tak pergi ke kubur pada waktu malam? Jadi hak baca Yasin 3 kali nisfu Sya'ban apa dengan fadilat tertentu, panjang umur rezeki, semua tu amalan yang tidak datang daripada Nabi SAW. Sebab orang pun kata, takkan baca Yasin salah kot baca Quran. Dia kata baca Quran salah baca Quran. Sebarang penetapan untuk malam tertentu dan bacaan tertentu mesti mari daripada Nabi. Dan setiap malam dan hari yang mempunyai kelebihan, Allah SWT ajar kepada Nabi dan telah selesai semuanya. 1 sampai 10 Zulhijjah di siang hari, ibadah perlu perbanyakkan, Nabi kata. 20 sehingga akhir Ramadan, 30 Ramadan ada qiyam Ramadan, ada perbanyakkan sedekah. Semua tu ada dalil. Tapi tidak ada satu dalil yang sahih yang mengatakan berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban. Tak ada. Kalau ada, buat mari. Hak kukuh yang kuat. Sebab amalan ni kena dalil kuat. Dan Nabi sendiri pun tak ada amalan. Dan kalau benda ni baca Yasin 3 kali ni, kalau sahabat buat, sahabat kenapa tak buat? Sahabat ni sentiasa bertanya kepada Nabi, amalan apa ya Rasulullah yang paling baik? Amalan apa yang paling baik? Baiklah, dia pun kata lagi, takkan baca Yasin, bukan nak baca Yasin pun salah ustaz. Baik, lepas sembahyang isyak nanti kita buat sembahyang sunat, lepas isyak kita buat jemaah. Orang tak buat gitu ustaz, mana ada orang buat? Kenapa tak baik? Sembahyang jemaah lebih baik pada sembahyang seorang. Tak ada orang buat gitu ustaz, ada hak ni, tak ada orang buat juga ni. Boleh faham tu? Biar faham dengan jelas. Dah kita nak buat amalan, apa ustaz nisfu Sya'ban? Baik, siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini? Golongan pertama Syiah. Sebab Syiah dia tafsir ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya aku turunkan, anzalnahu, hu di situ patutnya Quran, tapi hu di situ bukan Quran. Dia kata hu tu al-Imamul Mahdi yang lahir pada malam nisfu Sya'ban. Sebab itu kita perlu hidupkan malam nisfu Sya'ban. Kita kempen sungguh-sungguh hidup nisfu Sya'ban dengan ibadah, kerana nak menyambut kelahiran Al-Imam Al-Mahdi. Itu fahaman Syiah, dan itulah yang dipakai oleh kitab-kitab di tanah Melayu dan pendapat ulama-ulama Nusantara yang tidak mengkaji terlebih dahulu hadis Nabi SAW. Ini satu pendapat yang kita kena terima, dan ini hujah dan bukti. Kalau tuan-tuan ada hujah, boleh jumpa dengan saya lepas ni. Cukup saya tak jumpa cari hujah, kita boleh berlapang dada. Saya kalau bab khilaf saya berlapang, tapi kalau bab bid'ah minta maaf. Kena beza dua tu. Khilaf lain, bid'ah lain. Kunut khilaf, kunut khilaf, tapi yang menyelesaikan masalah khilaf ni siapa? Ulul amri. Ulul amri di Perlis ni memilih bacaan kunut sebagai benda yang tidak dibuat di negeri Perlis. Jadi itu penyelesaian daripada ulul amri. Tuan-tuan nak sembahyang di rumah baca kunut, sila. Ada orang marah, sah sembahyang tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan mari sembahyang di masjid, tuan-tuan jadi imam nak baca kunut, tak boleh, kerana tuan-tuan telah menyelisihi khilaf yang telah diselesaikan oleh ulul amri. Kalau tu imam baca kunut, tuan-tuan tu imam tak baca kunut, tuan-tuan baca kunut, tak sah sembahyang tuan-tuan. Baik tuan-tuan balik sembahyang di rumah. Sebab tidak mengikut imam. Ju'ilal imam ihtamma bih, Nabi kata. Dibuat imam itu untuk orang ikut.
Kalau Tok Imam baca kunut, tuan-tuan tak baca kunut, pun tak boleh juga. Tuan-tuan kena angkat tangan baca kunut. Sebab benda khilaf. Understand? Cakap Mak Saleh baru faham. Mudah je. Tu benda yang mudah. Bid'ah dengan khilaf kena tahu benda ni. Saya bab bid'ah minta maaf, saya tak raih. Tak panggil saya tahlil ke apa, kau tuan-tuan nak buat-buat majlis apa, minta maaf kita tak pergi. Sebab kita tidak meraih benda bid'ah. Tapi kalau benda tu khilaf, tak apa. Nak tahu benda bid'ah, benda khilaf tu kita kena mengaji. Baik, itu sebagai jawapan pada malam ini. Kita minum air dulu sikit. Baik. Allahu Rabbi. Kita masuk tajuk kitab kita ini. Oleh kerana ada pertanyaan tu saya jawab tu. Jadi saya kira jawapan saya ringkas dan boleh faham. Bismillah. Baik. Kita tengok pada muka surat yang ke-28. 28 perenggan yang bawah sekali. Kita baca sikit lagi, ada penambahan dia. Kita masih lagi bincang tajuk kita ni, kenapa dipilih bumi Arab dan tanah Arab sebagai salah satu daripada pusat untuk memperkembangkan Islam. Sebagai pusat utama untuk Islam itu bertapak. Jadi kenapa tak pilih Rom? Kenapa tak pilih Parsi? Kenapa tak pilih benua India? Saya telah terangkan pada kita yang lepas. Dipilih Arab itu kerana Arab ini seolah-olah satu bangsa yang baru nak buat acuan. Setelah Rom tenggelam dengan tamadun yang hebat, dengan pembangunan dia, dengan ketamadunan hidup dia, kemudian Parsi tenggelam dengan dia punya apa orang panggil moral yang begitu teruk, menikah sama adik-beradik, menikah dengan ibu dan sebagainya. Greek dia tenggelam dalam khurafat, dalam khayalan, dalam dewa-dewa dan sebagainya. Tidak kurang juga dengan India, benua India dan sebagainya. Jadi Arab ini walaupun dia jahiliyah, tapi dia ada lagi nilai-nilai norma manusia yang ada pada diri dia. Dan dia ni mempunyai satu bangsa yang unik, yang duduk di tengah-tengah di antara dua tamadun, Rom dan Parsi. Baik. Di samping semuanya ini, muka 28 bawah sekali, semenanjung Arab daripada segi kedudukan buminya terletak di pertengahan bangsa-bangsa tersebut, itu Rom dan Parsi yang bergolak di sekelilingnya. Muhammad bin Mubarak, seorang profesor Mesir, telah mengutarakan pendapatnya dengan mengatakan, dengan katanya, orang yang memerhati dan memandang kepada bangsa Arab akan dapat melihat bagaimanakah bangsa Arab boleh berdiri di masa silam di tengah-tengah dua tamadun yang melebar kiri dan kanan. Di sebelah kiri tamadun berat yang keterlaluan telah cuba mencipta gambaran dan imej manusia dengan aliran yang kering, pucat, tak berhias dan tidak terjejas dengan hakikat keinsanan. Di sebelah kanannya pula tamadun kerohanian dan kejiwaan yang melambung dalam khayalan seperti yang terdapat di India, China dan sebagainya. Setelah kita dapat menggambarkan hal keadaan bangsa Arab dan semenanjung sebelum Islam juga, hal keadaan bangsa-bangsa lain yang mengelilinginya, maka mudahlah bagi kita menyingkap di sebalik apakah hikmah-hikmah Allah mengutuskan Rasul utusan di semenanjung Arab itu. Dan bangsa Arab pula merupakan golongan pertama merintis jalan-jalan ke arah penyebaran obor seruan dakwah Islamiyah yang kini dianuti oleh umat manusia di seluruh pelosok dunia. Bukan seperti mana dia sangka oleh setengah-setengah golongan yang mengatakan bahawa pengikut-pengikut agama yang sesat adalah sukar untuk mengobati jiwa mereka dan sukar memberi tunjuk ajar kerana mereka ini taksub dan fanatik dan membanggakan keburukan, kehancuran dan kemusnahan yang pada sangkaan mereka semuanya baik. Sedangkan mengobati dan memberi petunjuk ajar kepada mereka yang sedang mencari-cari kebenaran lebih mudah, kerana mereka ini sama sekali tidak menafikan kejahilan mereka sendiri dan tidak pula membanggakan atau menggah-begah dengan hasil tamadun mereka. Mereka langsung tidak mempunyai tamadun. Golongan ini paling mudah sekali untuk diperbaiki, diberi dorongan kepada mereka. Bagi kita bukanlah ini yang kita katakan hikmah ilahi, kerana penganalisaan yang seumpama ini hanya tepat kepada mereka yang mempunyai daya dan tenaga
yang terbatas sahaja, memilih yang senang dan meninggalkan yang susah kerana tidak memerlukan penat lelah. Baik, di sebalik Arab ini duduk di tengah-tengah di antara Rom dan Parsi, di kemuncak ketamadunan dan di puncak kekhayalan, bangsa Arab duduk balance di tengah-tengah. Walaupun mereka tidak ada tamadun, walaupun mereka tidak ada gaya hidup sebagaimana orang Eropah dan juga orang Rom dan juga Parsi dan benua India, tapi mereka mempunyai jati diri mereka sendiri. Mereka hidup dalam keadaan serba ada, dan mereka mempunyai sifat-sifat yang baik juga sebelum daripada Islam datang kepada mereka. Contohnya, kerana apa jadi gitu tu? Kerana mereka masih lagi berpegang kepada agama yang disebut sebagai agama Ibrahim. Bukan semua ni, sedikit sahaja. Dan kata komentar Syekh kita ni, dia kata menyebabkan ini mudah untuk Islam tu letak di situ. Kerana ada di antara mereka tu, dia mengaku mereka jahil, lalu mudah untuk terima Islam. Cuma yang melawan Nabi SAW, dia tak terima Islam ni, kalau kita tengok latar belakang dia punya sirah, ada kepentingan yang dia nak. Contohnya jawatan, pengikut. Kerana yang lawan Nabi ni, pemimpin musyrikin ni, semua pemimpin musyrikin. Apabila Nabi yang bukannya nak jadi pemimpin, bukan nak rampah kuasa, tetapi apabila Nabi menyebut berkenaan dengan Islam, orang pun mari ramai. Bila mari ramai, penyokong ramai, tak boleh jadi. Boleh faham tu? Dia baca gitu. Orang jahat ni memang dia baca jahat gitu. Orang jahat memang dia dengki ke arah tu. Bila ramai pengikut, bila ramai orang yang ikut Nabi, maka orang angkat Nabi tu jadi pemimpin. Sebagaimana Abdullah bin Ubay, dia buat-buat ikut Nabi dalam keadaan dia lawan Nabi. Kerana dia tahu dia nak lawan Nabi, tak padan dia seorang-seorang. Ada 2, 3, 4 ekor lagi puak dia, tapi tak padan nak lawan Nabi. Dia buat-buat ikut Nabi. Dalam masa yang sama, dia tikam Nabi daripada belakang. Itu jenis munafikin. Munafikin ini wujud pada setiap zaman, tuan-tuan, bukan pada zaman Nabi sahaja. Saya nak selit sikit pada tuan-tuan, kita baca kenyataan hari ini. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia membentangkan satu sesi pembentangan oleh Pesuruhjaya dia untuk membela pekerja seks di Malaysia yang teraniaya. Ni tamadun apa ni? Dia sebut bahasa pekerja seks, padahal pelacur, penzina yang tidak boleh sama sekali ditolong. Benda haram tak boleh tolong, nak menghalalkan benda tu dengan slogan hak asasi manusia. Daripada dulu lagi kenyataan saya, kalau yang biasa ikut ceramah saya ke dalam YouTube ke mana, saya berani kata Suruhanjaya Hak Asasi Manusia ini satu agama baru yang diwujudkan dalam dunia ini. Kerana apa? Duduk di Eropah Kristian, dia serang agama Kristian. Duduk di India, dia serang agama Hindu. Dia tengok agama apa yang ada dalam negara tersebut, maka dia serang. Kononnya untuk membela pekerja seks, pelacur, penzina yang ditindas oleh undang-undang Malaysia. Kerana undang-undang Malaysia, dia kata tidak mengiktiraf pelacur. Memang kita tak iktiraf, oleh kerana benda itu adalah benda yang menghancurkan keturunan kita, yang menghancurkan orang Melayu dan adat tata susila. Memang kita tak terima. Sepatutnya kerajaan, memimpin agama, menteri agama, ambil ni Suhakam ni, NGO ni patut dibatalkan dia punya pendaftaran di jabatan pendaftaran, sebab dia mencabar agama. Patutnya tak perlu ada Suruhanjaya di dalam Malaysia. Hak apa yang dia bela? Dulu dia bela hak LGBT, dia bela hak LGBT. Semua orang dia bela kerana nak bebas.
Dulu nak bela hak wanita. Siapa mentakwil hukum poligami, harta pusaka dan sebagainya. Ini bahaya ni tuan-tuan. Ini bahaya. Dan ada perjanjian-perjanjian yang mendesak Malaysia supaya tanda tangan NCER, ECER. Kau pernah dengar kot benda tu? Nak tahu benda tu kena panggil saya kuliah khas. Baru saya boleh sebut benda tu. Apa dia NCER, apa dia CER, apa dia. Tanda tangan yang mesti dibuat oleh Malaysia, negara-negara yang didesak supaya menandatangani benda tersebut dan menjadikan benda tu undang-undang di Malaysia. Zaman kerajaan dulu hampir nak tanda tangan, sebab itu tak jadi. Benda ni rakyat perlu faham. Dan kita bantah dengan bantahan yang secukupnya. Memang kita bantah. Kita akan lantang di speaker-speaker masjid. Kita akan sebut pada umat Islam bahawa Suruhanjaya hak asasi manusia tidak ada hak masuk campur tangan di dalam perkara ad-daruriyat yang telah dijaga oleh Islam. Tak boleh sama sekali. Akidah dia masuk campur. Semua orang bebas pilih agama. Semua agama sama. Akal dia masuk campur dalam bab arak. Orang boleh hidup bebas. Kerana kebebasan itu nilai manusia yang sebenar. Ni dalam bab keturunan dia cuba menghalalkan zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakanya pokok ni tuan-tuan. Baik. Kita balik pada tajuk kita ni. Tak boleh banyak-banyak patah meja ni. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Jadi saya harap pihak kerajaan ambil perhatian. Tak kira lah menteri agama ke, menteri apa ke, undang-undang ke, siapa ke, ambil perhatian. Jangan biar saja mulut kawan ni bercakap. Mana-mana dia Suruhanjaya hak asasi manusia, dia boleh sentuh semua. Tak boleh. Allahu Akbar. Kita berada pada zaman fitnah yang begitu berat. Kita tak tahu macam mana nak cucu cicit kita akan datang. Nak hadapi fitnah yang berat ini, kita melalui zaman yang kita kena banyak berdoa dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sahaja senjata kita untuk kita hadap benda dia. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Musurat 30. Cuba tengok. Kita tak baca semua, saya dah bagi tahu daripada awal lagi. Musurat 30 perenggan di bawah sekali. Ini isi penting dia. Di antara hikmah ilahi juga menghindarkan perasaan syak wa sangka manusia apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini boleh membaca dan mempelajari kitab-kitab lama yang mengandungi sejarah manusia purba dan tamadun negara tetangga, dan menghindarkan juga sangkaan buruk terhadap Muhammad sekiranya dakwah Islamiyah itu timbul di kalangan manusia yang bertamadun yang mempunyai falsafah seperti Parsi, Greek tua dan Romawi. Sebabnya ialah sangkaan buruk ini akan memberi satu gambaran yang buruk, iaitu daripada siri tamadun dan falsafah yang terakhir dalam bentuk tamadun yang tulen serta kemas dengan perundangan yang lengkap. Baik. Hikmah Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad dan negara Arab ini kerana orang tak boleh tuduh bahawa Islam ini ambil daripada tamadun khayalan Parsi dan tamadun Greek yang khayal dan tamadun Rom. Tidak ada. Dijadikan Nabi Muhammad SAW seorang yang ummi, tidak pandai membaca. Orang tanya, Muhammad tak pandai membaca, dia baca Quran macam mana? Jibril aja Nabi dengar, Nabi boleh baca, dan Allah Ta'ala bagi lekat Quran dalam jiwa Nabi dan tidak lupa. Cuba ada Nabi lupa, ada. Nabi lupa ni lah yang dipertikau oleh ulama, oleh apa ni, golongan anti hadis ni. Dia mengatakan Nabi Muhammad SAW ini lupa. Oleh kerana Nabi Muhammad ni seorang yang pelupa, adakah kita boleh yakin apa yang disebut oleh Muhammad itu dalam keadaan dia ingat semuanya? Dia punya petikai. Dia mari daripada puak tak ada. Puak tadi juga tu. Puak selaka tadi tu. Saya tak bagi can, saya sumpah terus puak ni. Bak musuh Islam pun. Bukannya orang sokong Islam, bukan Muslim. Dia boleh kata begitu. Ulama hadis telah menjawab benda ni.
Di antara jawapan dia, Allah Subhanahu wa taala sengaja melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana hak nak ikut Muhammad ni jenis pelupa. Allah Subhanahu wa taala sengaja lupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara sebabnya lagi iaitu kita semua ni hak ikut Nabi, kalau lupa nak buat macam mana? Di antara benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa, Nabi lupa rakaat waktu sembahyang. Satu hari Nabi sembahyang Zuhur 2 rakaat. Sahabat ikut dua-dua lah. Nabi dah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi bangun, Nabi duduk bersandar di belakang, Nabi duduk relax belakang. Sahabat, aku tengokmu, mu tengok aku, sembahyang 2 masing-masing. Bisik-bisik pun ada, dia kata bisik sahabat, tengok gaya sahabat. Ni macam mana ni kita sembahyang 2 ni? Dua-dua ikut Nabi tu, ikut. Tak banyak petikai. Seorang nama Zuliyadain, dia duduk di hujung saf depan hujung, dia mari jumpa Nabi. Dia kata, Rasulullah nak tanya. Ni tengok cara dia tanya. Dia tak kata Rasulullah tadi lupa sembahyang tadi 2, tak ada. Dia kata, Rasulullah ada nak pergi musafir mana-mana ke sembahyang 2 rakaat? Cara dia tanya Nabi tu, ataupun Allah Ta'ala turun wahyu supaya yang ini sembahyang 2 rakaat? Nabi kata, saya sembahyang 4 ni, kata. Aku sembahyang 4. Ada kata, minta maaf Rasulullah, tadi sembahyang 2. Kalau Rasulullah, dia ni takut dia tu lupa juga Zuliyadai tu dah, sebab cakap dengan Nabi ni. Dia kata, Rasulullah nak tahu, kita tanya orang depan macam mana? Sahabat-sahabat. Rasulullah kata, betul ke sahabat apa yang dikatakan oleh Zuliyadai, kita sembahyang 2? Ya Rasulullah, kita sembahyang 2. Kita ikut, ya 2-2 lah. Rasulullah pun bangun, Rasulullah pun tambah lagi 2 rakaat. Buka riwayat. Ulama bahas benda ni kerana sengaja Allah Ta'ala melupakan Nabi, kerana kalau kita lupa solat, kita nak buat macam mana? Tambah 2 rakaat. Ada riwayat kata sujud sahwi, lepas pada tu sujud sahwi dan sebagainya. Jadi hukum pula di situ. Tu baru lupa yang pertama. Lupa yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah maya subuh, Allahu Akbar. Nabi angkat, Nabi senyap. Nabi tak Allah senyap gitu, tak ada hu akbar, Allah senyap. Nabi pun masuk dalam rumah balik. Sahabat pelik, macam mana ni? Tak pernah berlaku lagi ni. Nabi keluar daripada rumah dia, rambut basah, janggut basah. Sahabat tanya Rasulullah, kenapa basah-basah ni? Rasulullah kata, aku lupa mandi junub. Aku lupa mandi junub. Tu imam dia ada buat gitu. Makmu terajar saja. Lupa mandi junub. Maknanya Nabi lupa. Tapi di situ ada perbincangan di kalangan ulama. Nabi lupa begini, sengaja dilupakan oleh Allah Ta'ala. Satu lagi Nabi, orang sini panggil apa? Kalau kita panggil galik. Galik ni maknanya cakap dengan orang tu sampai tak sedar buku berapa. Orang sini panggil apa? Ada? Orang Kelantan panggil galik. Galik. Kita bercakap dengan orang, galik, bercakap sampai kita lupa bini duduk di pasar nak ambil. Begitu. Nabi itu sah, Nabi kata sah, rapat. Seorang mari kat pintu masjid Nabawi, Rasulullah mari sejak Rasulullah nak bercakap. Rasulullah bercakap dengan dia. Cakap kawan tu bincang tak tahu apa, tak tahu. Sahabat kata, aku duduk dalam sah ni sampai ada hak tertidur tunggu. Lama. Kemudian nak sembahyang balik, situ perbincangan. Nak qomat balik ke tak mau qomat ke, qomat ni, iqamah ni hak makmum ke hak imam. Menjadi perbincangan fiqh di atas kelupaan Nabi SAW. Itu di antara jawapan kepada golongan anti hadis. Sebab apa Allah Ta'ala melupakan Nabi SAW? Ya Rabbi, itulah Nabi kita. Itulah Nabi kita. Sampai tidak ada orang yang boleh kata Muhammad ni reka ni Quran ni.
Muhammad ambil daripada Rom, Muhammad ambil daripada Parsi. Tidak. Dia seorang yang ummi. Orang Mekah sendiri pun pelik Muhammad belajar dengan siapa? Jibril yang ajar dia. Siapa yang ajar Jibril? Allah yang turunkan wahyu. Itu hikmah Nabi dijadikan begitu. Baik, muka surat 31. Hikmah-hikmah ilahi ini diterangkan dengan tegas dalam Al-Quran. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Jumu'ah ayat yang kedua. Huwallazi, dialah Allah yang mengutuskan di kelompok buta huruf, ba'atha fil ummiyin, mengutuskan, ataupun lebih tepat lagi terjemahan dia ni, huwallazi, dialah Allah, ba'atha, yang membangkitkan. Kalau disebut huwallazi arsala, mengutuskan, tapi ba'atha lebih tepat lagi membangkitkan. Di kelompok buta huruf seorang utusan, ba'atha fil ummiyina rasulan, utusan daripada kalangan mereka, iaitu daripada kalangan Arab sendiri, daripada kalangan keluarga mereka sendiri, menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah dan menjauhkan mereka daripada syirik dan mengajar kepada mereka kitab dan juga hikmah kebijaksanaan. Dan sesungguhnya mereka dahulunya dalam kesesatan yang amat sangat. Allah Ta'ala kata dulu mereka tu sesat, tak tahu apa. Tuan-tuan, kita jangan faham orang jahiliah ni tak ada agama. Tidak, dia ada agama. Sebagaimana saya sebut tadi, agama asal dia itu agama Nabi Ibrahim. Tetapi mereka melencong ke arah lain kerana mereka buat perkara syirik dalam agama mereka sendiri, dengan sangkaan mereka, dengan fikiran mereka sendiri, dengan hasutan syaitan yang membisikkan di telinga mereka, yang menyebabkan mereka menyembah berhala, yang mana mereka tidak mengatakan berhala itu sebagai Tuhan, tetapi mereka mengatakan berhala itu merupakan tawassul di antara dia dengan Allah Ta'ala. Tawassul di antara dia dengan Allah, orang tengah di antara dia dengan Allah. Ini merupakan akidah musyrikin Mekah. Akidah musyrikin Mekah. Kenapa saya sebut begitu? Sebagaimana yang telah saya sebut bahawa kerana Nabi SAW dikatakan oleh orang Mekah sebagai murtad. Kalau Nabi dikatakan sebagai murtad, maknanya dia tu ada agama. Takkanlah orang tak ada agama nak tuduh orang ada agamanya murtad. Maknanya dia ada agama. Dia ada agama. Agama Nabi Ibrahim, tapi dipesongkan. Tapi dia hidup sederhana, tidak macam kaya sebagaimana Rom, mana-mana Greek sebagaimana apa. Dia biasa saja. Allahu Akbar. Baik, di sini terdapat hikmah ilahi nombor 31 bawah tu, yang diiringi seperti berikut. Seperti yang diketahui di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Baitullahil Haram sebagai tumpuan. Itu tumpuan dan kesejahteraan untuk umat manusia seluruhnya, dan merupakan rumah yang pertama untuk manusia beribadat serta mempraktikkan rukun-rukun agama. Sungguhnya lembah Mekah ini telah menjalan dan melaksanakan seruan bapa para anbiya, itu Sayyidina Ibrahim alaihissalam, tepat dan kena pada tempatnya di kawasan yang mulia ini, menjadi muara seruan agama Islam yang pertama, iaitu agama Ibrahim, Nabi Ibrahim, dan juga tempat pengutusan Nabi terakhir, Khatamun Nabiyyin. Kenapa tidak? Bukankah Nabi Muhammad ini daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam? Keadaan faktor Mekah itu sendiri yang menjadi pusat. Dia duduk di tengah-tengah. Kalau zaman dulu Mekah ni, sebelah sana Yaman, sebelah sini Palestin. Negara Palestin, Sulaiman yang beriman kepada Allah. Negara sahabat Yaman sebelah tu diperintah oleh Bilqis yang menyembah matahari pada ketika itu. Mekah berada di tengah-tengah di antara kedua ini. Itu uniknya Mekah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri telah mendoakan Mekah ini.
mendoakan Mekah. Tadi kita baca rakaat kedua tadi, ayat dalam surah Ibrahim. Allah Ta'ala telah sebut bagaimana doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada amina, jadikan negeri-negeri yang aman. Selain daripada itu, warzuqhum minats tsamarat, kurniakan kepada Mekah ini buah-buahan. Cerdik Nabi Ibrahim. Saya duk baca doa-doa Nabi Ibrahim dalam Quran ni. Nabi Ibrahim ni cerdik, dia berdoa. Cerdik sungguh. Dia berdoa kepada Mekah suruh bawa mari buah. Dia tak kata bawa mari pokok, sebab pokok belum tentu lagi ada buah. Dia minta buah tu senang. Oh, kalau kita pergi ke Mekah, Allah, pisang saja besar-besar lengan. Mari pada Afrika, betul tak? Orange, temikai, honeydew, macam-macam. Kalau kita pergi di kedai asair, kedai air buah dia tu, order macam-macam. Delima ada, strawberry ada. Bukan kata buah kurma saja, tidak. Sebab Nabi Ibrahim minta warzuqhum minats tsamarat, beri kepada kami buah-buahan. Dia minta buah tu senang, tak bercakap banyak. Yang penting sekali, Rabbana wab'ath fihim rasula, ya Allah, bangkitkan daripada bumi Mekah Rasul. Berapa tahun Allah Ta'ala tangguhkan doa sampailah pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman, Allah, doa seorang Nabi. Sebab dia berdoa dengan kekuatan, dia berdoa dengan tawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim tidak ada umat yang ramai, tidak ada. Dia ada beberapa orang saja, dia, 2 orang isteri dia, anak dia Ismail, lepas tu Ishak, lepas tu anak saudara dia Nabi Lut. Tu je anak beranak dia. Nak kata kaum dia ramai, penyokong kuat dia ramai, hardcore dia, tidak ada. Tetapi wa zurriyatihima muhsinun, Allah Ta'ala sebut zuriat daripada Ibrahim ni adalah muhsin, dia adalah orang-orang yang baik-baik. Itu Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Cuba tengok zuriat keturunan dia. Di sebelah Ishak ada Nabi-Nabi yang mulia, di sebelah Arab Nabi Ismail ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan yang mulia. Kerana doa, wa min zurriyati wa min zurriyati, ya Allah, zuriat keturunanku. Apabila Allah Ta'ala sebut kepada dia, kepada Ibrahim sendiri, Allah Ta'ala lantik dia sebagai Nabi, Allah Ta'ala lantik dia sebagai imam. Qala wa min zurriyati, macam mana zuriat keturunan aku? Dia tak tinggal zuriat keturunan dia. Dia punya hampanya Allah Ta'ala saja tahu, siapa ayah sendiri pun tidak beriman. Nabi Ibrahim lah sebagai bapa kepada Mekah ini, pembukaan Mekah ini. Letak anak di situ dengan tawakal, dengan ikhlas. Allahu Akbar. Boleh isteri juga, isteri yang betul-betul serah diri pada Allah. Kalau kena isteri kita lah, pergi letak tempat tak ada apa tu, Allah, duk meletai seminggu tak habis. Mari letak sini popan, tak berhenti. Tidur tu pun mimpi tu meletai lagi. Tapi Ibrahim tidak. Hajar tanya Ibrahim, kenapa tinggal kami di sini? Ibrahim jalan. Ibrahim, kenapa tinggal kami di sini? Jalan, tak nampak belakang, tak pusing belakang. Apa? Tengah menangis. Tinggal isteri siapa tak sayang. Orang lelaki ni tak menangis daripada orang perempuan lah. Tak menangis. Dia pergi menangis tepi-tepi laut. Dah, sebelah-sebelah darat tu menangis dekat kebun-kebun getah mana. Dia tak menangis daripada isteri jaga-jaga. Dia susah macam mana pun dia relax, tengok, terpaksa jual sebab anak-anak mengaji, pengorbanan. Sampailah isteri dia tanya, adakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Ibrahim jawab jauh-jauh, ya, ini perintah Allah. Senyap isteri, kalau ini perintah Allah kami terima. Dengar je isteri, ini perintah Allah, terima. Siapa jauh tu bawa kat tangan Nabi Ibrahim. Rabbi inni askantu min dhurriyyati بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة
faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dia menghadap ke Baitullah, dia kata, Rabbi inni askantu min zurriyati, ya Allah, aku letak zuriat keturunan aku biwadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman walaupun satu pun, yang ada indak baitikal muharram, yang ada hanya Baitullahil Haram. Rabbana liyuqimus salah. Oh, dia sebut pasal semayang mula-mula sekali. Ada kata, ya Allah, tolong-tolonglah bagi ayah golek ke buah taman apa tak ada. Rabbi, disuruh semayang dulu nombor satu, lepas tu yang kedua baru dia minta faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Sebab tak ada orang di situ, dia kata, ya Allah, jadikan orang yang datang ke bumi Mekah yang aku tinggalkan zuriat keturunan aku ini terikat hatinya dengan Mekah. Allahu Akbar. Lama kita tak pergi ke Mekah dah, terikat hati dengan Mekah. Tuan-tuan ramai-ramai hak depan saya hak pernah pergi ke Mekah, kita rasa nak pergi lagi. Tak sama dengan pergi tempat lain, walaupun sedap makanan tempat lain, nak masuk ke Mekah tu punya siksanya Tuhan saja tak. Turun flight beratur panjang, nak sampai dekat meja dah, no tunjuk, ditutup dah kaunter ni, siapa masa dah, dia kata suruh pergi sana. Oh, sakit hati. Tapi orang duk pergi juga, orang duk pergi juga. Sebab apa? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim berdoa, ikat hati orang Mekah dengan Mekah. Allahu Akbar. Hasil daripada doa Nabi Ibrahim itulah jadinya berkembangnya agama pasapakah hari ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Akhirnya saya buat kesimpulan pada malam ini, tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Sebelum kita masuk tajuk baru ni, Muhammad adalah rasul dan nabi yang terakhir. Sebelum masuk tajuk baru ni, saya minta tuan-tuan baca dulu apa dia tajuk baru kita ni, dalam lebih kurang 1 2 3 4 5 6 7 muka surat lebih kurang. Baca dulu tuan-tuan, tanda-tanda sikit, kita akan buat kesimpulan daripada tajuk. Kesimpulan pada malam ini, kita rasa nikmat ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada orang yang tidak yakin dengan Nabi kita. Dan pesanan saya pada tuan-tuan, jangan kita khianat pada Nabi kita, jangan. Orang yang khianat pada Nabi iaitu orang yang mengada-adakan benda yang tak pernah Nabi buat. Khianat dia pada Nabi. Sebab dia telah menuduh Nabi ini tidak sempurna ajar, sehingga ada benda yang Nabi tidak terajar, siapa tok guru dia kena ajar, yang tok guru dia tak tahu mari ambil di mana pun hadis tersebut. Jaga elok-elok. Satu benda yang bukan sumber daripada Nabi yang kita laksanakan, benda itu adalah pengkhianatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat sanggup mempertahankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita tak pernah mimpi jumpa Nabi, tuan-tuan. Tak pernah mimpi jumpa Nabi. Kita tak pernah cium tangan Nabi, tak pernah tengok wajah Nabi, tapi kita yakin Nabi yang kita sayang inilah akan menyayangi kita di hari akhirat, berdasar kepada apa yang Nabi jawab kepada seorang badui apabila bertanya kepada Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi kata, apa bekal kamu kiamat? Dia kata, Rasulullah, saya buat benda wajib, hak saya tahu, sunat-sunat hak saya tahu saya buat, atau tak tahu saya tak buat lah. Badui itu kata, tapi hak wajib saya buat. Tapi satu benda saya nak sebut ke Rasulullah. Dia kata, aku sangat sayang kepadamu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Anta waliman ahbabta, kamu dengan apa yang kamu sayang di hari akhirat. Allah, bagaimana orang letak harta di hadapan lebih pada Nabi? Bagaimana orang letak hawa nafsu di hadapan lebih pada Nabi? Ni harta hak dunia hak kita cari ni, kita letak lebih pada Nabi. Sedangkan Nabi kata, anta waliman ahbabta, kamu dengan apa yang kamu sayang. Nabi mana kita nak cari akhirat esok? Kita yakin dan percaya dengan kasih sayang kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat bersama dengan Rasulullah di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi